jadikan dia kundung tangan ataupun dia tak ada kaki, sedangkan kita ada tangan dan ada kaki. Dan sayangnya bagi orang yang ada tangan dan ada kaki ni, sepatutnya dia patut lebih rasa bersyukur daripada orang yang tak ada anggota tu tadi. Ada seorang anak murid kami, kalau siapa yang ikut kuliah saya, mungkin dia selalu tengok, sama ada di masjid ataupun di mana-mana, dia selalu ikut. Seorang yang kami panggil dia dengan panggilan Pak Lam. Dia adalah seorang OKU, tapi saya terjemahkan OKU pada dia ni dengan orang kuat upaya. Bukan orang upaya, tapi orang kuat upaya. Pasal apa saya kata dia orang kuat upaya? Dia kaki dia ni tak boleh berjalan. Ada kaki tapi tak boleh berjalan daripada kecil. Kemudian dia ni asalnya bermula dengan orang yang tak kenal agama pun dan tak minat pada agama. Lebih-lebih lagi dia OKU. Hari ni ramai macam tu. Saya pelik bila tengok ada orang OKU yang buta mata tapi dia lebih suka belajar muzik, belajar buat raga. Betul lah, untuk dia nak hidup. Tapi ada benda yang lebih beruntung kalau dia buat. Contoh macam di Syria dan juga di Mesir, orang-orang butanya, maka mereka dimasukkan di dalam kelas menghafaz Al-Quran. Mata buta, hati celek, hafal Al-Quran. Akhirnya mereka jadi imam, mengisi tempat imam di masjid-masjid. Imam ni mata buta pun tak apa, sebab yang penting imam ni ada kudrat, kemudian dia ada suara, dia boleh baca. Dan kebanyakan imam ni adalah orang buta. Tapi kita berlaku sebaliknya, orang buta main muzik. Baik, hak celeknya macam-macam lah yang dia buat, bukan? So, jadi Pak Lam ni, apa dia buat? Dia ni asal tak kenal Quran, tapi sehinggalah dia kata dia mula kenal Al-Quran ni bila dia nak berkahwin. Pergi ambil sijil nikah tu kan, usul nikah. Jadi mufti tanya dia, kau boleh baca Quran tak? Dia geleng kepala kata tak boleh. Berapa umur? 25 tahun tak boleh baca Quran. Mata ada, mulut boleh bercakap, tapi kau tak nak baca Quran. Okey, baik. Jadi dia bila dinasihatkan macam tu, dia rasa rugi. Dia mula start baca Quran. Belajar Al-Quran ni dia kata 3 tahun. Dia belajar Quran tingkat 3. Sedangkan dia tak boleh jalan, mengesot naik tangga tingkat 3 ni. Sampailah dia boleh baca Quran. Dan hari ini dia jadi salah seorang tenaga pengajar Al-Quran. Okey, walaupun kaki kudu. Kemudian rajin datang ke majlis ilmu. Datang majlis ilmu, solat berjemaah tak pernah tinggal. Dia datang, dia akan naik kereta Ferrari dia warna merah. Kereta Ferrari ni wheelchair tapi warna merah. Okey. So dia naik kereta. Bila dia naik kereta, dia parking, dia turun daripada kereta dia, dia pergi buka bonet belakang, mengesoklah kat atas tanah. Kemudian naik ke atas wheelchair, tolak wheelchair sendiri, masuk ke masjid, ke surau, mengesok, masuk duduk dekat surau depan sekali. Dan subhanallah, Allah jadikan pada dia walaupun kurang dari segi kecacatan tubuh badan, tapi Allah berikan kelebihan tangan yang kuat. Dia di antara johan Paralimpik di Jepun. Dia pernah dapat johan ketika tahun 2000 lebih dulunya, wakil Malaysia ke sana dan dia dapat johan. Dan dia buat kerja macam Wali buat kerja juga. Tapi saya suka pada dia, awal datang ke masjid, tak tinggal solat berjemaah, Qurannya bagus, walaupun dalam keadaan kakinya tu cacat. Maka cacat bukan berarti kita habis, tapi peliknya bila kita yang tak cacat, kakinya subhanallah, cantiknya kaki. Kalau boleh kaki pun orang biasa mulut saja merah, kaki pun dia letak sekali lipstick kat kaki dia, kat kuku dia. Lipstick ke orang panggil? Bukan. Okey. Saya kata je lah. Okey. Kita nak bagi kaki cantik. Ada orang sanggup pergi ke kedai. Saya tak tahu pun yang ada kedai potong kuku pun ada kedai. Tak tahu kedai potong kuku pun ada. Punya yang pemalas potong kuku pun orang potong. Nak kata ini. Baik. So nak ceritakan, kita suka menjaga kecantikan kaki tangan, tapi lupa pada kesan kaki dan tangan ini pada akhirat kita. Jadi tangannya tidak dilakukan pada perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk akhirat. Dia hanya buat tangan dan kaki dia pada perkara-perkara dunia semata-mata. Maka kita rugi. Sebab tu orang yang mensyukuri nikmat tangan ni, dia akan berjalan ke masjid, dia akan berjalan pergi mempelajari ilmu yang memberi manfaat. Dia berjalan ke tempat perang sabil, iaitu bila mana diminta untuk keluar berjihad, dia sanggup keluar. Dia akan berjalan ke tempat mengerjakan ibadat haji dan umrah.
Bahkan sebab tu saya selalu pesan, atau ada antara jemaah bila pergi buat umrah tak nak jalan, nak naik skuter. Saya kata kita bukan orang yang cacat, walaupun boleh sekalipun, tak nakkah setiap langkah kita ni akan direkodkan di hadapan Allah. Hari ini kita yang datang ke majlis ilmu ni dah pun tercatat di sisi malaikat. Kalau rumahnya dekat Taman Bunga Raya, langkah dia pergi dan balik sekitar 200 langkah. Okey, setiap satu langkah ni maka akan diangkat darjat, diampunkan dosa. 200 langkah maknanya 200 dosa dia akan dihilangkan dan 200 darjat dia akan terangkat. Kalau duduk dekat Taman Bunga Raya, tapi kalau dia duduk dekat Cek, dia duduk dekat Muar, dia duduk dekat Bukit Rambai, dia duduk dekat Kampung Cincin, kampung apa lagi, Kampung Korang, kampung apa lagi, macam-macam jenis nama kampung lah. Makin jauh maka makin banyak pahala dia. Di Madinah dahulunya ada satu kabilah. Kabilah ni nama kabilah Bani As-Salimi. Kabilah ni tinggal jauh, jadi dia tak nak, sebab jauh sangat nak pergi ke masjid, dia minta izin untuk nak duduk dekat masjid. Bila Nabi dengar cerita, kata dia orang nak datang duduk dekat masjid, Nabi panggil. Nabi sebut dua perkataan, diyarukum khutwatukum, diyarukum khutwatukum, diyarukum khutwatukum. Rumah kamu tapak kaki kamu, rumah kamu tapak kaki kamu. Sebab tu bila seorang masuk dia, kamu yang keluar daripada rumah, jarak rumah engkau jauh rumah engkau dengan masjid ini, maka makin banyak pahala yang engkau dapat janakan dengan pahala tadi bila banyak langkah itu. Baik, maka akhirnya mereka tak jadi untuk tinggal dekat dengan masjid. Antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, rumah dia jauh, dia ni tokek kambing. Sahabat-sahabat kata, ya Abu Dzar, ni dah datang duduk dekat masjid, ada lagi tempat kosong ni kalau nak buat rumah. Dia kata tak apalah, kerana aku mendengar Nabi SAW telah bersabda, likulli rijlain yamshuna ilal masjid fahiya sadaqah. Dua tapak kaki yang melangkah pergi ke masjid ditulis pahala baginya sedekah. Baik, kita duduk nampak yang kita langkah, tayar yang berputar, tapi kita tak nampak setiap kali kita langkah. Tambah-tambah musim sekarang, musim panas, kita pijak tanah, kita gesek kaki kasut kita kat atas tanah, dia akan keluar debu. Siapa boleh kira berapa banyak debu dia yang keluar? Pahala itu bukan dikira pada dasar kaki dia yang dia angkat, dia langkah, tapi pahala itu dikira pada kesan tapak kasut dia dan kesan debu, batu, kayu, daun, pokok, rumput, semuanya akan dikira. Buktinya di sana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah yang tuan-tuan dah baca 40 tahun dah baca, tapi harap tak tahu benda-benda yang dia baca. Dalam surah Yasin tu dia ada sebut tentang satu ayat. Ayat apa? Ayat cerita tentang betapa kesan kaki kita tu ada kesan di akhirat. Apa kata Allah? Allah kata inna nahnu nuhyil mauta sambung wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Siapa tahu apa maksud dia? Siapa tahu? Siapa boleh jawab, dia boleh balik dulu. Boleh jawab. Tahu maksud dia? Allah kata kami menghidupkan yang mati. Selepas kita mati, Allah hidupkan balik. Allah nak bawa kita pergi ke hari akhirat. Baik, Allah kata wanak tubuh kami sentiasa tulis daripada dahulu sampai ke saat ini, tulisan masih ditulis. Ada raqib, ada atid. Kiri kanan kita dia catat. Setiap masa dia catat, setiap saat dia catat, tak pernah lepas walaupun sedikit pun. Baik. Wanak tubuh qaddamu, kami tulis apa yang dia langkah. Maksudnya setiap langkah dia malaikat tulis. Langkah satu, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, semuanya malaikat catat. Wa atharuhum, kalimah wa atharuhum tu dan kesan kaki dia yang dia langkah. Maknanya kalau debu itu dikira, kalau rumput itu dikira, kalau batu itu dikira, kalau tar itu dikira. Terpijak tai kucing sekali dikira jadi saksi di hadapan Allah. Kelak di akhirat semuanya akan dikira. Wa kullu syai'in ahsaynahu, semuanya kami kira, kami audit. Kalimah ahsa ialah audit. Audit ni daripada benda yang besar sampai benda yang paling kecil. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami akan bawa datang di hadapan engkau kelak, iaitu satu kitab yang jelas tertulis setiap pergerakan yang kamu telah buat ketika kamu berada kat dunia. Disebabkan pergerakan inilah kaki dan tangan besok menjejik dia kerana terkejut.
Allah kata wawuzi'al kitab, diletakkan buku catatan amalan di hadapan manusia, di hadapan Allah di hari akhirat kelak, dipanggil kita menghadap. Kita pun diletakkan buku di depan kita. Fatarul mujrimina mushfiqina mimma fi. Orang yang buat dosa ni, yang buat salah ni, dia akan baca satu-satu apa yang dia telah lakukan. Dia dapati semuanya wujud kat dalam kitab tersebut. Wa yaqul, dia pun sebut pada waktu itu dengan dalam keadaan terkejut, ya wailatana ma li hadzal kitab, celakalah aku, buku apa ni sampai macam ni punya dia tulis, punya detailnya dia tulis. Nama Omar bin Abdul. Baik, tempat rumah ngaji Bukit Beruang. Kesalahan pukul 10.40 pagi di dalam barisan yang kedua. Dia sapu hidung, dia sapu dekat meja rumah haji. Orang tu dia sapu dekat meja rumah. Ada juga hadis macam tu. Kita kata biar betul tak kata hidung pun dia cerita hidung pun dia cerita. Yang kata detail ni semuanya. Maka tak terkejut sebab tu disebut hari akhirat ni disebut sebagai yaumul taghabun. Apa makna yaumul taghabun? Hari orang akan rasa rugi. Yang rasa rugi ni bukan orang yang tak beramal. Orang yang beramal pun dia akan rasa rugi atas pekerjaan yang dia telah kerjakan waktu kat dunia. Bila mana dia dapati semuanya telah tercatat di sisi Allah. Sebab tu kita nak rakamkan tapak tangan kaki kita semua ni, semuanya nak rakamkan pada perkara yang baik. Nak berjalan ke tempat haji, umrah, berjalan ziarah, menghubungkan kasih sayang dan lain-lain ibadat yang kita kerjakan dengan kaki. Baik, sebab tu ada orang yang kita hari ni yang kuat kita tak rasa. Tak rasa, orang panggil dia tak kenal akan nikmat ni. Bila kita akan rasa? Bila Allah mula tarik nikmat tadi tu sedikit demi sedikit. Ada seorang guru besar di Kelebang. Dia ikut kuliah saya. Satu hari ni, lama dah tak nampak dia ni. Satu hari malam tu saya ceramah di satu masjid, tengok-tengok dia ada. Dia pun kita pun dah cam muka dia tu. Saya pun tanya, apa khabar cikgu? Macam ni lah ustaz. Dulunya seorang, sekarang dah berdua. Berdua macam mana? Dia kata ni tongkat. Ada tongkat teman saya. Kenapa pakai tongkat cikgu? Dia kata lutut ustaz, saya dah buat operation. Dah 2 kali buat operate, lutut kanan dengan lutut kiri. Baik, saya pun gatai mulut bertanya dia waktu tu, cikgu solat macam mana? Bila saya tanya dia solat macam mana tu, dia menangis macam budak-budak. Saya kata, minta maaf cikgu, salah ke saya tanya? Dia kata, tak ustaz. Dia kata, ustaz, 3 tahun dah ustaz, saya tak boleh sujud. 3 tahun tak boleh sujud. Saya kata okey, tak ada sujud tak apa, boleh solat kat atas kursi. Dia kata tak sama boleh sujud dengan 7 anggota dengan sujud di atas angin, sujud kat atas kursi. Kita hari ni yang boleh solat, boleh sujud ni kita tak rasa apa lagi. Tapi bila satu hari kelak kita dah tak boleh sujud, barulah kita tahu betapa nikmat sihat itu adalah merupakan satu nikmat yang amat besar. Sahabat kami aksiden jari telunjuk ni putus. Mula putus tu tak apalah, putus dari telunjuk bukan putus tangan. Bila dia terasa satu hari nak solat, bila nak solat, nak angkat tasyahud tu, asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba baru perasan rupanya jari dia dah tak ada nak angkat tasyahud. Waktu tu baru dia tahu, ya Allah, ruginya dia bila jari dia tadi tu dah tak ada. Sebab tu kita kata menghargai akan nikmat yang Allah bagi dekat kita ni. Salah satunya adalah nikmat ataupun rezeki, kesihatan, rezeki tubuh badan, anggota yang lengkap yang kita dapat. Siapa tahu siapa di antara sahabat yang OKU di kalangan sahabat Nabi SAW ni, siapa di kalangan mereka yang OKU? Saya sebut satu nama. Okey, siapa tahu? Bilal tahu. Bilal kau OKU, Bilal dia orang kitab. Siapa tahu? Okey. Yang ada kaitan dengan topik kita, kaki dan tangan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, salah seorangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia kaki dia ni kaki yang dia jalan capit. Punca capit dia ni disebabkan peperangan Uhud. Kaki dia jadi cacat sepanjang hayat dia sampai sehingga dia meninggal. Dia adalah seorang sahabat yang kaki capit. Sahabat yang kedua tidaklah OKU, tapi tak sempurna lah siapa tengok dia ni, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni mempunyai kaki yang teramat kecil, tapi dia boleh berjalan, cuma teramat kecilnya kaki dia ni. Orang tengok tu macam orang yang tak sempurna lah. Dan dia pernah diketawakan oleh sahabat yang lain. Satu hari waktu dia tengah panjat pokok kurma, orang nampak kaki dia, sahabat ni gelak tengok kaki dia kecil sangat.
Akhirnya bila Nabi SAW tahu ada orang yang ketawakan kaki dia, kata Nabi SAW, jangan kalian mentertawakan betis Abdullah ibn Mas'ud yang kecil itu, kerana yang betisnya yang kecil itu sekiranya ditimbang di hadapan Allah, maka betisnya lebih berat daripada bukit Uhud. Tu betis Abdullah ibn Mas'ud tu kalau ditimbang di hadapan Allah, betisnya lebih berat berbanding bukit Uhud. Maknanya apa? Dia manfaatkan walaupun betisnya kecil, walaupun dia OKU yang tidak sempurna, tetapi Allah jadikan kedua belah kaki yang sentiasa melangkah pada perkara kebaikan. Untungnya lah dia berbanding dengan kita, betis besar berapa. Tapi Allah pemalas nak mampus. So apa manfaat tu tak dapat bukan. Right. So juga dia kata dengan tangan. Tadi kaki, sekarang tangan. Tangan kita dapat menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Contoh menghilangkan yang mungkar dengan tangan ni nak hilangkan apa? Baik, contoh kita masuk dalam toilet awam, masuk dalam toilet, ada orang hatinya seni sampai ke dalam jabat pun seni juga, suka contek diri, dia tulis kataan yang tak elok, kataan yang tak cantik. Maka apa kita buat? Kita pun pergilah cari cat, atau kita pergi buat balik, padamkan balik. Juga menolak kemungkaran. Di antaranya kita melihat ada orang buang Al-Quran di atas jalan, di atas lantai, kita angkat balik, kita letak dengan tangan tu tadi. Baik, antaranya menulis ilmu pengetahuan yang tuan-tuan tengah buat sekarang ni. Apa yang kita belajar, sebahagian daripada kita tulis. Dan menulis ini di antara salah satu elemen di dalam pembelajaran. Baik, ingat balik tak surah yang pertama, surah yang diturunkan di bumi, surah apa? Al-Ikhlas kan? Surah pertama diturunkan. Al-Ikhlas kan? Surah pertama kan? Surah apa? Surah pertama diturunkan Qul a'udzu birabbin nas. Iqra. Iqra. Okey, baik, surah pertama diturunkan di bumi, surah Iqra. Baik, surah Iqra bermula dengan ayat Qul a'udzu bukan. Mula dengan apa? Iqra. Okey, baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang menciptakan manusia daripada alaq. Alaq ni iaitu zygote, embrio, iaitu satu janin yang ada dalam perut. Baik, iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kalian dengan pena. So Allah sendiri sebut baca dan juga tulis. Baca dan juga tulis, menunjukkan dua benda ini yang tidak dilakukan oleh mana-mana makhluk yang lain, melainkan manusia sahaja. Boleh membaca dan boleh menulis, dan juga boleh mengajarkan kembali ilmu yang mereka belajar. So menunjukkan tangan yang ada ni, tangan kita ni, kita boleh menulis. Baik, so ruginya orang yang tak tulis. Sama lah juga dengan orang yang membaca Al-Quran. Kita pergi baca Al-Quran, bila baca Al-Quran ada seorang orang dia pegang Al-Quran macam tu, dia terus baca. Baik, orang dulu-dulu ilmunya tak banyak tapi dia amal. Amal apa? Bila dia baca Quran, dia akan pakai penunjuk. Pakai penunjuk, dia akan tunjuk Al-Quran itu tadi. Kalau tak ada penunjuk, dengan jari dia akan tunjuk. Jangan biarkan kita, kalau contoh, kalau katakan saya baca Al-Quran, saya pegang Al-Quran, saya baca. Baik, siapa boleh describe apa pahala yang saya dapat bila saya baca? Pahala apa? Tapi pandang satu, tiga datang pandang Quran dapat pahala. Next. Okey, pegang Al-Quran ni pun dapat pahala. Okey, yang ketiga baca. Baik, rasa-rasa baca ni dapat 1 ke dapat 10 ke dapat 100 ke? Ketika dia baca Al-Quran, baca Quran pakai gigi ya. Batu siapa yang tak ada gigi depan, dia nak pergi masuk kelas tajwid, mana tak berani masuk, takut keluar gigi tadi. Baik, baca Al-Quran pakai hidung tak? Pakai pada hidung tu pahala. Kenapa kena pakai hidung? Mendengus. Hamas. Okey, baik. Okey, sebab kita pakai dengung. Okey. Baca Al-Quran pakai tekak, pakai tak? Berapa bulan tekak? Keras huruf. Baik, baca Al-Quran pakai dada tak? Berapa bulan dada? Baca Quran dada. Bagi dada pahala. Kat mana? Ya, nafas naik turun, panjang pendek, pakai dada. Baik, baca Al-Quran pakai perut tak? Baca Quran tak? Quran tak perut? Bukan. Tapi pakai untuk apa? Itu sama juga suara, nafas, apa semua kan datang daripada perut. Baik,
Di antara salah satu kita membaca Quran, antaranya jadi rugilah orang yang baca macam ni. Dia dapat pahala mata, dia dapat pahala mulut, dia dapat pahala tengok, tapi dia tak dapat pahala untuk setiap jadi apa sahaja tentang Al-Quran ni ada untungnya. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yatluna kitaballah wa yuqimuna shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tarjuna tijaratan lan tabur. Tiga orang ni, iaitu yang pertama orang yang membaca Al-Quran, orang yang solat, dan orang yang infak sedekah harta benda dia. Mereka mengharapkan satu perniagaan yang takkan rugi. Allah jawab, kami berikan pada kau, engkau takkan rugi. Tiga benda yang mustahil rugi, salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran. Sehingga kan Allah jadikan pahala yang amat banyak, bukan pada hurufnya semata-mata. Mata yang melihat akan jadi saksi. Bahkan kulit yang terasa saat ketika mana dia baca Al-Quran tiba-tiba naik meremang bulu. Ada tak pernah berlaku bila kita baca Al-Quran? Ada meremang. Baik. Di sana ada ayat Al-Quran, Allah kata tahsya'irul julud. Orang yang bila dibacakan pada mereka Al-Quran, tahsya'irul julud. Tahsya'irul julud ni respon kulit daripada bacaan itu tadi. Ada sahabat kami, nanti saya akan jemput di AHMC. Asalnya nak jemput minggu lepas, tapi tak jadi, kebetulan dia ada hal, iaitu Ustaz Bukhari, Ustaz Abdullah Bukhari, pensyarah UAE bidang tafsir. Dia ni digelar wartawan Al-Quran. Kenapa dia digelar wartawan Al-Quran? Apa saja yang dia tengok, dia akan describekan dengan Al-Quran. Sehingga dia karang dah berapa buku dah berkaitan tentang wartawan Al-Quran. Dia berjalan sampai ke Jepun pun, dia masih lagi mengaitkannya dengan apa yang dia tengok, digabungkan dengan Al-Quran. Sebab tu orang panggil wartawan Al-Quran. Dia ni, dia ceritakan, dia kata di Jepun tu, dia orang buat dia orang berdakwah kepada non-Muslim. Non-Muslim ni dia suka datang nak tengok apa yang orang Islam buat. Sebab di Jepun ni Muslim ni minoriti yang amat kecil. So hari Ahad ni time cuti, dia orang lalu ke masjid, dia tengok masjid. Jadi bila dia tengok ada orang yang jenguk macam tu, dia buka untuk lawatan non-Muslim datang ke masjid. Dan dia orang lah yang menjadi wartawan Islam ni untuk mereka ni menceritakan mimbar untuk apa, macam mana kami solat, kenapa kami kena solat. Kemudian dibawa mereka masuk di dalam satu dewan macam ni. Akhir sekarang kami nak memperdengarkan kepada kalian kitab suci kami. Dengar saja. Dibuka dengan sound yang sedap, akhir dibaca dengan alunan yang betul. Kemudian dia akan perhatikan ketika dibacakan Al-Quran, sebahagian daripada orang Jepun ni, dia dengar Al-Quran kali pertama dalam hidupnya, dia akan gosokkan kulitnya. Kenapa dia gosok? Tiba-tiba dia rasa satu macam bila dia dengar Al-Quran. Maka apa dia buat? Orang yang gosok kulit ni, orang tu lah dia akan follow up. Dia akan follow up ni, dia tahu orang ni dah ada kesan pada hati dia bila kali pertama dia dengar Al-Quran. Pada kulit pun ada kesan. Tahu tak kita waktu kita pergi ke akhirat, Allah akan azab manusia bukan hanya pada perbuatan dia, tetapi pada kulit dia yang merasakan nikmat Allah waktu dekat dunia. Allah kata wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Hari ketika kami bawa semua manusia ni di hadapan Allah dalam keadaan mereka dibagikan ikut kelas masing-masing. Baik, kemudian hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun. Kami akan ambil penyaksian apa yang dia dengar, apa yang dia tengok, dan apa yang dia telah rasa dengan kulit dia waktu dekat dunia. Sangkakan kita waktu tu kita tak puas hati dekat kulit dia, kita tanya, wahai kulit, kenapa engkau cakap? Waktu tu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari Allah tutup mulut, tangan yang akan bercakap. Bukan tangan, kulit juga akan bercakap. Dan kulit akan berkata, bukan aku yang bercakap, tetapi Allah yang jadikan aku boleh bercakap pada waktu tersebut. So semua ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, so tulislah, bila kita tulis, kita akan dapat pahala menulis tu tadi. Baik, buat kata kilometriko beribu-ribu. Okey, baik. Kami boleh. Next. Kemudian dia kata dengan tangan ni kita boleh dapat pahala melalui berjabat tangan dengan orang yang soleh, bukan orang yang soleh. Sesiapa sahaja bila kita berjabat tangan dengan orang, apa kesan? Gugur segala dosa yang ada di tangan pada waktu tersebut. Baik. So tangan ni boleh digunakan sama ada salam. Salam ada macam-macam jenis salam. Salam yang pertama salam sunnah, iaitu dipegang tangan, digenggam tangan sahabat kita, tapi bukan genggam sampai sakit tangannya. Pegang tangannya,
erat. Okey, itu salam yang sunnah. Yang kedua kita panggil salam PKP. Tahu salam PKP, salam COVID. Okey, salam COVID, salam apa? Salam terumbuk dengan terumbuk. Yang ni tak ada pahala apa. Okey, yang ni salam PKP. Saya pun kena menyampah dengan orang salam terumbuk ni. Baik, yang ketiga dia panggil salam kau. Okey, salam kau ni ketika hari kenduri kahwin. Saya ni pergi tu saya dah bagi, dah mula-mula sampai saya dah salam dah bagi dah. Dan balik pula tu kita dah makan, ambil tisu, lap-lap mulut apa semua dah basuh tangan. Tisu tu dalam tangan, tiba-tiba tuan rumah datang terserempak ke depan. Ustaz dah makan? Alhamdulillah makan. Dia pun salam. Salam-salam dia mungkin terkena, terasa ada benda ketah dalam tangan kita, dia pun tarik tisu tu. Dia kata apa yang saya buat tak tahu, dia pun orang itu panggil salam kau. So setiap salam itu adanya pahala. Okey, sebagai setiap salam ni ada pahala serugilah bagi orang yang tidak bersalam. Bukan sekadar salam. Kalau tak boleh bersalam tak apa, ustaz. Habis itu kami boleh salam dengan ustaz. Sabar. Macam mana kami orang perempuan nak salam dengan guru kami contohnya? Okey, sebenarnya cara salamnya bagi lelaki dan perempuan sebagaimana yang dianjurkan oleh sunnah, iaitu cukup Nabi SAW melihat satu kumpulan perempuan, Nabi memberikan salam pada mereka dan diangkat tangan Assalamualaikum. So salam kepada orang yang berlainan jantina ni adalah dengan cara mengangkat tangan. Baik, habis itu ustaz yang kami belajar ni salam Jepun, hai buat kali master. Okey, yang tu salam Jepun tak termasuk. Okey, ataupun salam diletakkan tangan pada dada, tapi sebenarnya bukan pada dada. Baginda SAW mengangkat tangan kelima-lima jarinya Assalamualaikum. Bila memberi salam kepada berlainan jantina, mulut ucap salam, tangan diangkat. Ada pemimpin YP yang jenis, dia tak kira siapa, mak orang ke, anak orang ke, makcik ke, semua dia hulurkan salam. Jadi kalau dia dah hulurkan salam, ustaz, dia raja ustaz, takkan kami kita tak salam kan? Jatuhkan marwah dia. Apa nak buat? Macam mana ahli majlis fatwa sekalian? Okey, kita nak buat apa? Kita berdiri tepi jalan ni. Okey, raja Melaka datang melawat rumah Haji. So, kita beratur tunggu kat tepi kiri kanan ni, dia pun nak lalu. Kemudian dia pun terus hulurkan tangan. Kita dah nampak dia hulurkan tangan seorang-seorang, lelaki perempuan semua dia tu. Kita nak buat macam mana? Kita nak buat? Ha? Macam mana? Pakai sarung tangan. Okey, baik, macam apa namanya isteri PM kita pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan dia sendiri bersalam juga. Boleh juga sebagai salah satu ada orang dia sembunyikan di sebelah tudung dia untuk salam juga. Tapi sebenarnya ada cara yang lain. Cara macam mana nak buat? Ada orang letakkan tangan kat belakang, apa khabar raja, okey, apa khabar sultan, apa khabar tuanku, okey, dia pun dudukkan kepala macam tu. Okey, baik. Tapi sebenarnya dalam Islam senang saja. Okey, kita tak nak duduk pun tak apa. Tak perlu nak duduk. Cukup sekadar Assalamualaikum. Angkat tangan macam tu, dia tahu yang kita tak salam dan dia pun akan, itu cara hormat daripada kita pun sembunyi kat belakang orang takut. Angkat tangan dia. Awal-awal lagi angkat tangan. Angkat tangan macam tu. Okey, baik. Kemudian bila dia nampak macam gaya dia nak salam saja waktu tu, nak buat apa? Cepat-cepat korang hidup. Dan tengok kita korang hidup, confirm dia takkan salam. Okey, orang tu trik. Dan tu kalau sekali dengan salam juga. Okey, so itu di antara salah satu cara. Sebab semudahnya awal-awal lagi kita ucapkan Assalamualaikum, okey, Tun, YB dan tu. Okey, contohnya so dia tahu kita takkan salam dengan dia. Baik. Kemudian juga dia kata, dan juga dengan tangan kita dapat lain-lain ibadat yang dikerjakan dengan tangan. Hari itu kita ceritakan kita berzikir. Kita berzikir menggunakan jari. Okey, baik, kita buat apa sesuatu benda yang boleh dilakukan dengan apa sahaja yang boleh menghasilkan kebaikan dengan tangan. Baik, itu dari segi manfaat akhirat kita dah selesai. Bagaimana pula dengan kaki tangan kita untuk manfaat dunia? Dengan tangan dan kaki kita dapat mencari harta, benda dan segala tujuan. Pergi bekerja, sign check, angkat tanah, bancuh simen, panjat pokok, macam-macam perbuatan yang kita boleh buat dengan menggunakan kaki dan tangan. Saya di antara keadaan yang saya kenal sampai ke hari ini, bila bapa saya meninggal. Bila meninggal tu saya di antara kaum kerabat yang ada, anak-anak dia yang ada ketika dia meninggal. Pagi itu pukul 9 pagi, 9 suku, pukul 11 pagi bapa saya dah sampai ke kubur. Kami terus uruskan cepat.
Saya pukul kat rumah, sediakan semua kain kapan semua. Sampai saja jenazah kat rumah, terus saya akan mandikan. So tak apalah waktu dekat hospital, balik ke rumah nak mandi. Waktu nak mandi itu, anak-anak ni dia akan mandikan. Kami anak beranak, 5 orang lelaki. Saya pangku bapa saya di atas ribuan saya. Kemudian abang saya ada yang siram air, ada yang bersihkan najis, ada yang gosokkan badan. Okey, kami 5 orang yang lelaki ni kami yang mandikan. So saat ketika kita nak basuh tangan, gosok tangan bapa kita, waktu kita gosokkan tangan bapa kita tu, waktu tu apa kita basuh? Okey, yang pertama saya tengok tangan bapa saya tu yang dah berkedut. Okey, tangan yang kasar, tangan yang berkedut. Kita dah bayangkan lagi bapa kita yang telah habiskan sepanjang usia dia ni untuk cari rezeki untuk anak-anak. Maka ya Allah, tangan yang aku sedang basuh ni, ya Allah, kau hilangkan semua dosa-dosa yang ada pada tangan ni, yang telah bekerja keras mencari rezeki kat dunia ni, untuk sekolahkan kami, untuk masuk, untuk berikan nafkah pada kami, untuk bagikan pakaian pada kami. Kita kenang balik tu, dan dengan cara yang macam tu kita minta doa supaya Allah ampunkan. Waktu bila kita tengok dekat muka dia, kita tengok dekat kaki dia, itulah yang kita buat. Anak-anak ni bila bapa meninggal ni, waktu kita kali yang terakhir kita akan melihat tubuh badan jasad bapa kita. Tengok wajah dia, wajah yang menjadikan kita tenang bila kita pandang. Wajah yang menyaksikan anak dia ni daripada kecil sampai besar anak dia. Wajah inilah juga yang menjadikan kita manusia. Akibat tengok pula tangan dia, tengok pula kaki dia ni lah yang melangkah keluar pergi cari rezeki. Maka kita kenal, ya Allah, tidaklah apa yang bapa kami buat ini, ya Allah, melainkan balaslah dengan sebaik-baik balasan, dan ampunlah segala dosa yang datang daripada seluruh anggota tubuh badan yang dia telah lakukan ketika kat dunia. Saya yakin kalau doa yang datang dengan ikhlas, datang daripada anak-anak yang macam ni, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa-doa kita. Kita pun sekali-sekala tuan-tuan mau kena, anak-anak budak-budak ni kadang-kadang dia ni bukan dia nak ingat kalau kita tak teringatkan. Sekali-sekala cuba sebut kat anak-anak. Mak saya satu hari ni saya duduk kat rumah, balik kita dah tua bangka dah balik. Mak saya duduk pakai wheelchair, sekarang umur dia 78. Okey, jadi dia naik wheelchair, dia tolak. Masa dia tidur kat atas sofa tu, dia tolak wheelchair, dia datang dekat, dia duduk gosok kulit saya. Saya pun kesedar, mak, kenapa mak? Lepas dia kata, sajalah, dia kata, gosok kulit kau lama dah aku tak gosok. Dia kata, kau tahu tak dulu kulit kau boleh jadi licin macam yang apa aku buat. Dulu dia kata semua anak-anak aku ni aku pakaikan lotion. Kan dulu orang suka pakai lotion kat anak kan. Apa nama lotion tu? Johnson Baby Johnson. Okey, Johnson Baby Johnson tu. Dia kata aku sapukan lotion. Dia kata dulu yang kecil, sekarang dah besar. Maknanya dia kenang. Kalau dia boleh kenangkan macam tu, apakah kita tak boleh kenang balik? Bukan waktu tersebut. Itu dia antara kita katakan fungsi manfaat tangan ni. So dengan 2 tangan, 2 kaki, kita dapat cari harta benda dan segala tujuan. Sebutlah ke anak-anak. Kita tengok tangan ayah, tengok tangan mak. Akibat kadang-kadang mak, tangan mak ni macam ni lah. Kau tahu tak tangan ni kenapa? Kita cerita balik satu persatu. Saya ingat saya, siapa yang pernah jadi budak-budak, dia boleh bayangkan mak dia macam mana, bapa dia macam mana. Kami yang rumah ni tak ada paip, jadi nak mandi, air semua diambil daripada pergi, jarak pergi lebih kurang sekitar 100 meter daripada rumah. So waktu petang, bapak saya bawa pergi mandi ni, 4 adik-beradik, 4 bogel, bapak je tak bogel. Baik, pergi mandi ni, waktu mandi ni, di perigi tu ada batu sungai. Tahu tak batu sungai tu apa? Apa tahu? Apa fungsi batu sungai? Gosok daki anak. Hari ni saya yang jadi bapak tak pernah pun saya gosok daki anak saya. Sekadar sabunkan dia. Tapi gosok macam bapak kita gosok, celak ketiak kita, celak kaki kita, digosoknya semua sampai keluar lagi. Tiap hari dia boleh buat. Pakai pula lepas dah gosok, pakai sabun pop pinjil. Betulnya kalau siapa yang dah pangkat 40 tahun ke atas mesti tahu yang sabun pop pinjil kan. Pakai sabun pop pinjil. So kita kenang balik semua benda tadi tu yang bapak kita buat. Nak cerita ni dekat anak. Kami, mak bapak kami dia cerita. Dia kata tangan lah, tengok tangan aku ni berbekas ditarik. Pergikan ambil air, belah kayu api, masak makanan. Kena cerita kat anak-anak ni supaya mereka menghargai. Sebab budak-budak kalau tak cerita, dia orang tak tahu. Kita ceritakan supaya mereka menghargai. Jangan dipendam, ceritakan supaya mereka mensyukuri. Baik, juga dia kata manfaat di dunia, engkau memelihara dengannya daripada kemudaratan, seperti kaki untuk lari daripada benda bahaya, daripada binatang buas, seperti menolak dengan tangan kejahatan orang yang menerkam terhadapmu.
Dengan kaki tangan juga kita boleh menolak kemudaratan. Pukul 10.30 malam balik ceramah, tengok orang rumah dah tidur, budak-budak dah tidur. Kita pun masuk sekejap, duduk kat atas sofa, buka TV. Tiba-tiba dengar bunyi periuk jatuh kat dapur, lekang. Benda apa ni? Tengok malam Jumaat. Buka pintu dapur, pergi ke dapur satu lagi. Buka pintu dapur, gelap. Saya pun tekan sus lampu. Buka sus lampu, rupanya tengok ular melekau. Ular sawah duduk masuk dalam rumah. Tak tahu ke mana dia masuk, dia berjalan kat atas lantai. Dia dah naik kat atas periuk tu, dia jatuh. Saya tengok ular. Saya ni rimau tak apa, tapi jangan ular. Ular tu geli. Tengok ular tu, ya Allah, tak pernah saya menjerit, tapi tengok ular tu boleh menjerit. Pergi cerita dekat Allah, cerita kat orang lagi lah menjerit. Lepas tu nak buat apa? Kau panggil Jepam datang. Dia kata, dia kata suami dia pun start pijak saja, dia kata mati. So apa buat? Lari dulu. Sama juga dengan kaki tangan. Dapur saya tu saya perasan ada bau gas. Nanti siapa perasan sebelum PKP di rumah saya terbakar kan? Nanti dapur terbakar tu. Jadi perasan bau gas, saya pun buka Shopee, saya order satu dapur baru dekat Shopee. Hari tu saya balik daripada kelas, tengah hari tu orang rumah kata dapur dah sampai, boleh buka lah, kita pasang. Saya duduk kat depan, dia duduk masak kat dapur, pakai dapur lama. Saya duduk pasang dapur tu kat depan. Orang rumah datang. Orang rumah saya mungkin dia nak cover kabrah ni, jadi dia datang dengan lemah gemalainya, dengan senyum. Dia kata, apa namanya abang, dapur kita terbakar lah. Okey. Dia tersebut secara, tak sebut secara terkejut. Jadi saya pun tak terkejut sangat. Saya pun jalan dengan lemah gemalai juga. Tengok, saya kata, ini terbakar dah banyak ni, bukan sikit. Maknanya dia dah sambar dah dapur. Kemudian saya pun pergi dekat. Bila pergi dekat tu, getah tu dia dah terputus, getah gas terputus. Jadi dia keluar api kat getah tu. Saya tengok, saya pergi dekat. Orang saya cakap, dah tak payah. Dia kata, lagi dah, dia kata. Saya pun cepat tu keluar, tutup di dapur tu, lagi keluar. Dan lagi separuh jalan saya kata, takkan nak lagi ikut. Dia kata, kan terbakar ni, terbakar sikit. Kalau lagi terbakar semua. Saya patah balik, buka balik pintu, tengok api dah naik parah. Saya kata, tak ada buat apa lagi dah. Tutup pintu. Lepas tutup pintu tu, dia gas tu dia jadi duduk dalam tu. Dia tak boleh keluar, lagi bahaya. So dia meletup tu habis cermin semua pecah. Call kawan-kawan, alhamdulillah kawan-kawan datang cepat, tapi habis dah dapur tu habis. Dapur habis, terbakar habis semua. Tapi nak cerita terkejut tadi tu yang menyebabkan kita melarikan diri daripada tu. Tengoklah dari jauh rumah kita berada dapur dah rosak, terbakar dekat belakang. So tapi baguslah bila dapur terbakar, dia ganti dapur baru lebih canggih lagi. Okey, boleh. Tahu balik. So dia kata, cara macam mana kita nak mensyukuri nikmat tangan dan nikmat kaki. Okay. Salah satu cara kita nak syukur adalah dengan, dia ada 3 rukun syukur. Okey. Ada 3 rukun syukur. Orang yang bersyukur ada 3 rukun. Apa ni? 3 rukun syukur. 3 rukun syukur. Siapa tahu apa dia 3 rukun syukur? 1, 2, 3. Okey, 3 rukun syukur. Siapa tahu? Okey, apa nak jawab? Rukun syukur yang pertama, sebutkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat Tuhan kamu yang Tuhan berikan pada kalian, sebutkannya. Okey, apa yang nak disebut ni? Sebutkan dengan ucapan alhamdulillah. Kita boleh sebutkan dengan ucapan syukur, ya Allah, ke segala puji bagi Allah, dengan memperbanyakkan zikir dan tasbih atas nikmat kesyukuran. Nabi SAW dia banyak menyebut, kalau siapa yang mungkin pernah lalu dekat wall dia ke, dalam TikTok dia ke, ataupun dalam Facebook dia ke, ataupun dalam grup WhatsApp ke, ada seorang ustaz, saya pun tak tahu ustaz tu mana, ustaz Kuih. Okey, dia kata nama dia Ustaz Najib. Ada satu video ni dah lama dah, tapi tak tahu bukan saya yang buat, orang yang buat, dia potong kan, iaitu untuk otai, dia tulis untuk otai, untuk geng orang pecik. Okey, doa untuk orang pecik tu kan, untuk dibaca ketika rukuk dan juga sujud. Asalnya dia adalah doa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi berusia 60 tahun, Nabi memperbanyakkan tasbih, tahmid
dan istighfar. 3 benda ni Nabi banyak sebut di mulut dia. Baik, jadi sahabat termasuk Aisyah Ummul Mukminin tanya Nabi, ya Rasulullah, aku dapati engkau banyak menyebut perkataan ni. Nabi banyak sebut Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada pula riwayat yang lain Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi kerap sangat sebut sehingga kan ada sahabat yang kira lebih daripada 100 kali Nabi sebut. Aisyah kata Nabi selalu sebut, tak pernah miss ketika rukuk dan ketika sujud sampailah dia wafat ketika bermula usia 60 tahun. Daripada mana datang benda ni? Aisyah tanya, ya Rasulullah, aku dapati kau banyak sebut tasbih, tahmid dengan istighfar. Kata Nabi, sesiapa yang telah mendapat nikmat yang paling maksimum dalam hidup dia, maka hendaklah dia memperbanyakkan tasbih, tahmid, istighfar. So sebagai apa? Sebagai salah satu tanda kesyukuran Allah, kesyukuran kepada Allah dan nikmat yang Allah dah bagi dekat kita, dapat hidup sampai usia 60 tahun. Baik, so datang benda ini datang. Surah yang terakhir diturunkan surah apa Apa tahu surah yang terakhir diturunkan? Nampak sangat tak tahu ni. Sini ada subjek tafsir, ada orang mengajar tafsir. Oh sayangnya tak belajar tafsir. Ada belajar tadabbur Quran? Tak ada juga. Ada tadabbur? Tak ada. Okey, start hari Khamis 1 Ramadan ni. Okey, pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi saya buat kelas tadabbur Al-Quran di Abu Ubaid Learning Center Sungai Kutak tu. Siapa nak join boleh datang. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan sampai 27 Ramadan kita akan start dengan surah Fatihah. Tadabbur surah Fatihah, kemudian tadabbur surah juzuk pertama, tadabbur juzuk kedua, tadabbur juzuk ketiga. So saya tak adalah setiap ayat, tapi kita akan ambil ayat-ayat yang kita rasakan kita nak ni, kita akan tadabburkan. Baik, so nanti kita akan ceritakan ayat pertama, ayat terakhir, surah pertama, surah terakhir, ayat paling agung apa dia, surah paling agung apa dia, mahkota Al-Quran apa dia. Nanti kita akan bincangkan dalam kelas kita nanti, insyaAllah. Siapa nak join kelas terjemah Syahya setiap 8 sampai 9 pagi. Lagi dekat tepi Sungai Kutak. Bukan kelas tepi sungai, kelas dalam bangunan lah. Kita cuma cuma tepi tu. Start 1 Ramadan tak kira kalau nampak anak bulan hari Rabu lah, kalau Khamis lah. So kita setiap 8 pagi sampai 9 pagi. Di situ kita akan mulakan dengan tadabbur surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, so surah pertama diturunkan surah Al-Alaq, surah terakhir diturunkan. Kan kena tak tahu surah apa? Surah An-Nas. Surah An-Nas ni surah apa ni? Surah An-Nas. An-Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ni Allah cerita siapa yang dapat bila kamu dapat buka kota Mekah, maksudnya Nabi dah menang waktu tersebut. Bila dah menang menunjukkan nikmat yang besar Allah nak bagi, maka apa kena buat? Banyakkan tasbih, banyakkan tahmid dan banyakkan istighfar. So Nabi kata siapa yang dapat nikmat yang banyak, maka banyakkan ucapkan tasbih, tahmid dan istighfar. Macam mana cara nak ucap? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli boleh, atau Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itulah istighfar Nabi yang selalu dia sebutkan sebagai tanda kesyukuran. So tanda kesyukuran kita yang pertama adalah memperbanyakkan sebut, menyebut akan nikmat tu juga. Bukan sekadar puji Allah, bahkan menyebut akan nikmat tu. Pegang cokodok namakan subhanallah, cokodok Allah ku minat syukur ya Allah, sedapnya ya Allah. Itu tanda mendahirkan perasaan sombong. Lepas tu di sana larangan mencerca rezeki dan nikmat. Larangan mencerca rezeki dan nikmat kita. Jangan larang. Jangan larang, jangan cerca. Banyak kedua di antaranya tanda orang rukun pertama, rukun sebut lidah. Kaki yang ni lidah. Yang kedua hati. Hati ni buat apa? Hati kena redha. Redha dengan benda yang kita dapat nikmat tu. Contoh, ada orang dia bersyukur
Dia nak bersyukur, tapi bersyukur dengan cara yang tak kena. Contohnya, bila dia dapat sesuatu benda, dia kata, itulah dia kata, boleh. Cara okey tak bisnes? Boleh lah, dia kata. Masuk boleh lah tu. Alhamdulillah boleh lah. Semula sebut Alhamdulillah, tapi hati dia tak reda dengan yang dia dapat. Saya nak 1,000, tapi saya dapat 500. Okey, contohnya, tu maksud dia. Maksudnya dia masih lagi, mulutnya dia kata ya, dia bersyukur, tapi hatinya dia tak puas hati dengan apa yang dia dapat. Sebab tu Islam ajar kita untuk menyebut kalimah syukur dengan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ni ada dua version Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama, kalau rezeki yang kita dapat tu lebih daripada apa yang kita hajati, ataupun rezeki yang kita nak memang kita dapat. So kita sebut, nak sebut apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Sambung? Tak tahu ni, tak tahu benda tulis tak. Okey, baik. Ingatkan tadi tahu saya tak tulis tadi. Kalau saya tak tahu, benda tulis juga. Okey, so ada dua cara. Kalau dapat nikmat yang sempurna ataupun lebih, ataupun apa yang kita nak, kita dapat. Nabi SAW menyebut Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati. Okey, baik. Yang ni kalau dapat nikmat yang perfect, yang sempurna, yang kita inginkan. Tapi kalau dapat, contohnya nak 10 dapat 7 atau dapat 5. Okey, nak Mercedes dapat Proton Sagon. Okey, contohnya. So apa dia nak sebut waktu ni? Jangan mengeluh, tapi hati mau redha dan sebut perkataan ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah, syukur nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya apa? Thank you Allah for everything. Okey, baik. So, thank you Allah for everything. Tak kisah, engkau saja yang mengetahui kebaikan sesuatu yang aku dapat. Hati redha. Sebab tu, yang ni sebutan bila dapat nikmat yang besar. Yang ni sebutan kalau dapat nikmat yang lain daripada apa yang kita hajati, kita dapat. Maka kita sebut. Contoh, anak, kita harapkan anak kita ni dapat 8A, tapi anak kita dapat 8B. Nak marah ke? Tak yang marah. Hati redha, sebut. Dan sebut yang mana? Yang atas, yang bawah? Sebut yang bawah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah for everything. Okay, for everything. Itu masuk dia. Okay, so ni hati, bila mana tanda orang yang bersyukur ni bukan mulut saja sebut, hati mau redha. Kalau hati tak redha, itu bukan tanda bersyukur. Itu orang yang kufur nikmat. Walaupun nikmat yang bagi kita mungkin kita tak nampak apa, tapi sebenarnya benda tu adalah nikmat. Siapa boleh tahu kadang-kadang benda yang kita suka tapi benda tu tak baik. Fa'asa an tuhibbuna syai'an fahuwa syarrun lakum, fa'asa an tukrihuna syai'an fahuwa khairun lakum. Barangkali kamu suka pada sesuatu tapi benda tadi itu tak baik bagi kamu. Barangkali kamu tak suka pada sesuatu tapi benda yang kamu tak suka itu adalah baik. Seorang yang ditimpa dengan sakit, ada seorang arkitek kaya di KL. Cerita orang kaya semua kaya, sibuk, semua benda dah kat dia. Satu hari kolaps dalam meeting. Jantung, rupanya jantung tersumbat. Orang Melaka kuat makan tetel, tersumbat jantung. Bila dah tersumbat jantung, pergi ke hospital, 3 saluran tersumbat. Jadi doktor bagi rehat 6 bulan. Tuan minta jangan libatkan dengan meeting, dengan kerja apa, duduk rumah rehat sampai sembuh. Baik, waktu duduk dekat rumah tu, dia dah ditimpa dengan penyakit jantung. Mungkin akan jadi down, tapi disebabkan sakit tadi lah baru dia tahu. Rupanya isteri dia kat rumah, dia ingatkan isteri dia goyang kaki. Rupanya macam-macam. Pagi mop, sapu, sampon, masak makanan, siram pokok, buat sampon, mop apa, iron baju. Baru dia tahu, rupanya isteri pun banyak lagi kerja dia daripada aku. Baru kenal isteri, baru kenal anak-anak bila dia dah tak pergi kerja ni. Kemudian waktu yang sama, isteri dia selalu datang rumah haji, pergi rumah. Okay. Contohlah, bukan tempat lain.
Jadi isteri dia kata dekat dia, bang, dah duduk rumah saja-saja, mek dah ikut saya, kita pergi kuliah tafsir. Jadi suami dia pergi kan. Mula-mula pergi mengantuk lah, tapi lama-lama pergi timbul jatuh hati dia dekat tempat majlis tadi tu. Daripada sehari bertambah-tambah, akhirnya menyebabkan dia kenal Al-Quran dan dia seronok dengan banyak ilmu. Akhirnya apa dia kata? Allah, Alhamdulillah, sangat-sangat Allah uji dia dengan sakit, tapi sebab dengan sakit inilah dia jumpa balik jalan pulangnya. Kalau tanpa sakit tu tadi, dia tak tahu, mungkin dia masih lagi sibuk duk menguruskan dunia sehingga lupa pada akhirat. Sebab tu kita tak tahu benda yang Allah timpakan pada kita ni, kita tak tahu di mana kebaikan dan apa hikmahnya. Bila Allah berikan pada kita kebaikan, belum tentu kebaikan itu baik. Bila Allah berikan pada kita sesuatu benda yang mungkin tak baik pada mata kita, barangkali ada kebaikan pada benda tersebut yang manusia tak tahu. Sebab tu dua-dua benda tersebut, Alhamdulillah. Orang hamba Allah duduk kat tepi jalan, tiba-tiba ada sarang semut dekat situ, semut dah burung dah kaki dia, dia pun duduk hentak-hentak kaki dia pun lari duduk jauh sikit. 2 saat saja dia lari duduk jauh sikit, datang sebiji kereta ni langgar kat tempat yang dia berdiri tu, dekat orang bangga tu. Akhirnya apa dia kata? Alhamdulillah. Maknanya kalau tak ada semut yang gigit kaki aku tadi, mati dah aku bawa kereta. Sebab semut tu tadi lah menyebabkan. Tu nampak? So kita tak boleh faham benda ni. Allah mengatakan, sebab tu Nabi didik kita ucapkan Alhamdulillah pada sebarang keadaan yang kita dapat. Baik. So yang ketiga, rukun ketiga orang yang bersyukur adalah apa dia? Yang pertama, mulut, lidah sebut, hati redha, kemudian anggota. Syukur anggota. Syukur anggota ni buat apa? Buat benda yang Allah perintahkan, iaitu dibuktikan tanda kesyukuran kita dengan perlakuan, dengan amalan yang baik. Makin Allah tambahkan nikmat, makin dekat dia dengan Allah. Makin Allah bagi mata terang, makin terang mata, makin banyak baca Quran. Ini makin terang mata, makin kuat tengok YouTube. Okey, sudah. Makin terang, makin dekat dia dengan agama. Makin kuat, makin dekat dia dengan masjid. So, buktikan bersyukur kita tu dalam bentuk anggota kita yang makin manfaatkan pada jalan akhirat. So, itu di antara ringkasan, iaitu bertambah bagaimana caranya kita nak bersyukuri nikmat tangan dan juga nikmat kaki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada persoalan? Kalau ada lah. Ada soalan? Ya. Yang ni. Okey, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Okey, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Okey. Ya. Okey, soalan banyak. Okey, mari kita baca. Okey, soalan banyak. Ustaz, ada seorang sahabat saya, dia tetap buat sesuatu kebaikan seperti masak, beri makan dengan kanan dia, tapi pada masa yang sama dia tetap tidak memaafkan si bualan yang pernah sakiti dia. Sahabat saya nak tutup di akhirat nanti, boleh Ustaz bagi nasihat? Okey, baik. Dia orang yang buat baik, tapi terasa hati dengan seseorang. Okey, untuk sahabat yang tanya ni, saya ceritakan satu kisah. Mudah-mudahan kisah ni jadi pengajaran. Siapa pernah dengar peristiwa Al-Ifk? Peristiwa tuhmahan, fitnah terhadap isteri Nabi Aisyah Ummul Mukminin. Satu musafir. Jadi Nabi SAW ni ingat, selalunya Aisyah ni dia duduk kat atas unta dalam tempat tu kan. Jadi rupanya Aisyah ni dia pergi buang air. Jadi dia pun tak kabarkan dekat orang. Jadi orang tu ingat dah, semua dah naik belakang dah. Dia orang pun berjalan lah. Jadi setiap perjalanan ni ada seorang sahabat ni, dia akan duduk belakang sekali. Dia akan kutip barangan-barangan sahabat yang terjatuh di tengah jalan, apa yang tertinggal, dia akan kutip. Kemudian rupanya si Aisyah ni dia tertidur di satu tempat. Dia tunggu orang nak jalan, dia tidur kat batu ni. Jadi bila lelaki, orang lain semua dah berjalan, sahabat ni yang lelaki terkejut, Aisyah dia pun terkejut, Aisyah pun terkejut. Akhirnya tak apa. Jadi dialah yang bawa Aisyah tu tadi. Aisyah berjalan di hadapan, dia berjalan di belakang. Jalan ada orang sampai dia tengok boleh. Tapi di sana ada orang munafik yang cuba buat cerita. Dia kata Aisyah jahat, Aisyah ada hubungan dengan lelaki lain, pula buat benda yang haram, sekian-sekian. Nabi SAW ni seorang suami kalau orang cerita buruk pasal isteri, bukan soal benar ataupun salah, hati kecil jadi akan terasa hati. Pasal ada orang sebut pasal isteri kita. Jadi Nabi SAW terasa hati. Nabi tak bercakap dengan
Aisyah. Kalau ialah cemburunya, macam-macam benda lah. Aisyah pun tak puas hati lah. Takkanlah tak percaya dekat aku, takkanlah aku buat macam ni. Sampaikan ke Abu Bakar sendiri pun. Akhirnya ada orang yang jaga sampailah turun ayat Al-Quran, dan sampailah mereka tahu siapa orang yang bawa cerita. Orang yang bawa cerita ni orang yang bukan jauh dengan Abu Bakar ni, dengan keluarga Aisyah ni, orang yang amat dekat. Lelaki yang bawa cerita tentang kisah Aisyah ni adalah seorang lelaki yang disara kehidupan dia oleh Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar yang sponsor dia setiap bulan, bagi duit dekat dia, bagi makanan dekat dia yang perlu dia. Tiba-tiba dia boleh tomah anak Abu Bakar ni, iaitu Aisyah, dengan satu tomahan yang amat berat. Abu Bakar ni terasa hati. Abu Bakar kata, aku tarik balik bantuan aku takkan bantu lagi kau sampai bila-bila, dan aku takkan maafkan kau sampai akhirat kelak. Baik, Allah turunkan satu ayat Al-Quran, ayat yang berbunyi, falyafu wal yasfahu. Maafkanlah orang, maafkanlah dia. Sebab dia datang minta maaf balik dekat Abu Bakar. Dia datang minta maaf, aku janji tak buat lagi, aku tahu tu kesalahan aku. Abu Bakar kata, aku tak nak maafkan. Allah turunkan ayat, maafkanlah, berdamailah. Dan Allah tanya satu soalan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tak sudikah kalian untuk Allah ampunkan dosa kau? Wahai Abu Bakar, kalau kau maafkan dia dan kau hubungkan balik hubungan tu, Allah akan ampunkan dosa. Kau tak nak Allah nak ampunkan dosa kau? Terus dia menjawab pada waktu tersebut, Abu Bakar kata, ghufranaka ya Rabb. Dia kata, keampunanmu ya Allah, itulah yang aku kejar. Akhirnya dia kata dekat lelaki tu, aku akan sambung balik, bagi bantuan dekat kau sampai akhir hayat, sampai bila-bila. So disambungkan balik dan dimaafkan lelaki tersebut. So itu yang paling terbaik. Betul, hati terasa. Hati kita tak boleh tipu, tapi dari satu segi kalau orang yang nakkan keredaan Allah, maka kita lupakan apa yang kesakitan yang orang telah buat dekat kita, pasti Allah akan balas dengan benda yang lebih besar, insya-Allah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.